Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang amat luar biasa daripada Anwar Ibrahim. Apabila Anwar Ibrahim mengatakan bahwa belum ada menteri sakau proyek kerajaan setakat ini. Wah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Pendedahan seperti inilah yang kita tunggu-tunggu di saat PRN menjelang ini. Kita mahu barisan kabinet yang ada pada Anwar Ibrahim adalah barisan kabinet yang terbaik. Apabila Anwar Ibrahim dituduh oleh beberapa pemimpin daripada pembangkang yang mengatakan bahwa integriti dan juga rasuah makin parah semasa Anwar Ibrahim, seorang pemimpin besar Perikatan Nasional yang mesti Anda kenal siapa orangnya, menuduh perkara tersebut kepada Anwar Ibrahim. Hari ini Anwar Ibrahim tampil menemplak membunuh fakta tersebut dengan menyatakan bahwa belum ada menteri sakau proyek kerajaan setakat ini. Selepas 7 bulan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, inilah yang kita tunggu-tunggu. Bahkan ini satu isyarat yang terbaik tata kelola kerajaan yang mana membuatkan semua musuh politik Anwar Ibrahim pasti meroyan teruk karena disangka Anwar Ibrahim tak boleh kawal kerajaan, tak boleh kawal menteri, termasuk menteri-menteri daripada UMNO. Nampaknya semua dakwaan itu dibunuh faktanya apabila Anwar Ibrahim dengan jelas dan berani mengatakan belum ada menteri sakau proyek kerajaan setakat ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sehingga kini tiada menteri dalam kerajaan perpaduan pimpinannya terlibat dalam amalan yang menyalahi takbir urus dan tata kelola. Dalam 7 bulan ini belum ada kes menteri yang amalkan golojoh nafsu serakah yang lama untuk menyakau mana-mana kontrak kerajaan. Kerana kita tegas jaga tata kelola ini, elak dari rasuah dan ketirisan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap tentang ketirisan, saudara-saudara sekalian, sebenarnya negara Malaysia sudah lama boleh jadi negara maju, negara kaya sejak berpuluh tahun yang lepas. Namun, kerana berlakunya tata kelola rasuah dan ketirisan, paling tak kita suka ialah perkara ketirisan. Bagaimana ketirisan berlaku? Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau jumlah atau nilai projek itu bernilai 1 bilion, apabila berlaku rasuah dan ketirisan, nilai itu menjadi kecil. Dari 1 bilion, tinggal yang sampai penyelesaian kepada projek itu hanya lebih kurang dalam 150% hilang, ataupun tinggal 50% sahaja, atau 500,000 sahaja, yang 500 juta sahaja yang bakal digunakan untuk menyelesaikan projek itu. Yang lain tiris. Jadi apabila Anwar kata ini, kita gembira. Kita hadapi masalah ekonomi yang berat, kata Anwar. Hutang begitu banyak, masalah tak selesai. Tapi saya yakin, sekiranya kita di landasan betul, elak ketirisan, elak tamah haluba, elak nafsu serakah, elak ambil kekayaan bukan hak kita, saya yakin Malaysia akan bangkit sebagai negara hebat dan gagah di rantau ini, kata Anwar. Anwar berkata, walaupun kerajaan perpaduan dianggotai pelbagai parti seperti PKR, DAP UMNO, Amanah dan gabungan Parti Sarawak, namun tiada unsur-unsur sabotaj berlaku seperti didakwa sesetengah pihak. Saya dalam PH Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada UMNO, tapi kita ambil keputusan demi Felda, demi kehidupan orang Melayu dan rakyat Malaysia. Kita ambil bersama angkat martabat negara ini untuk hebat semula, kata beliau. Biar saya bentangkan dalam mesyuarat, bila saya bentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk tolong Felda, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, disokong Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, disokong Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Inilah perpaduan yang membuat kebaikan untuk rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar pada majlis itu menyatakan komitmen kerajaan untuk melupuskan 80% hutang peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion. Anwar turut mengingatkan pengurusan Felda supaya lebih cekap mengurus, tidak mengizinkan sebarang ketirisan, tidak boros dan tidak mengizinkan pelaburan yang merugikan Felda, kata beliau lagi.
Jika tidak diurus dengan baik, izinkan pemborosan, amalan melabur ikut suka hati. Inilah jadinya sehingga kerajaan terpaksa tanggung hutang sehingga Rm 8,3 bilion, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar dalam pada itu berkata, beliau telah memberi kebenaran untuk Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menjelajah di kawasan Felda bagi membantu meningkatkan kemudahan asas di kawasan tanah rancangan itu supaya menyelesaikan benda-benda kecil seperti lampu jalan dan tanda sekolah. Felda di bawah tanggung jawab saya, maka saya beri ruang kepada Ahmad Zaid dan kementerian beliau baik dari segi peruntukan atau bidang kuasa yang saya fikir boleh dilakukan beberapa perubahan yang diperlukan tanpa terikat dengan peraturan dan dasar yang lama, kata Anwar Ibrahim. Saya beri ruang di mana mampu atau boleh dikendalikan dengan bantuan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah masuk Felda tanpa karena tukar peraturan yang halang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah masuk supaya program boleh berjalan lancar, kata Anwar lagi. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata kerajaan akan memberi tumpuan khusus kepada warga Felda dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentang pada Oktober depan. Berita ini memang menggembirakan warga Felda apabila Anwar Ibrahim berjanji akan memberi tumpuan khusus kepada warga Felda dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada Oktober depan. Saya fikir ini masanya untuk rakyat Felda mula berpaling untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau bukan anda, siapa lagi yang menyokong Anwar Ibrahim? Lagi pula, Anwar Ibrahim telah pun menunjukkan komitmen yang luar biasa apabila belum pun diumumkan peruntukan Belanjawan 2024. Anwar Ibrahim telah pun memberikan janji bahawa ia akan memberikan tumpuan khusus untuk warga Felda. Selain daripada itu, komitmen Anwar Ibrahim untuk mentadbir urus Felda dengan lebih baik, bahkan telah pun berjanji akan menyatakan komitmen kerajaan untuk melupuskan 80% hutang perangkat Felda berjumlah Rm 8,3 bilion ini satu berita yang patut disambut dengan undi daripada rakyat Felda. Saudara-saudara, ini bukan satu perkara yang boleh dibiarkan oleh rakyat Felda. Selain itu, Anwar juga mengatakan belum ada Menteri Sakau projek kerajaan setakat ini. Rakyat Melayu Islam yang ada di Felda sepatutnya membuka mata dan membuka hati untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lupakan perkara yang lepas, lupakan perkara yang telah ditinggalkan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Anwar memberikan satu lagi kata-kata paling panas, paling mencuit hati. Pas. Apabila beliau kata, adakah kerana tak berjubah, serban, saya anti-Islam soal Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas kritikan dan tuduhan beliau dan kerajaan perpaduan anti-Islam. Anwar mempersoalkan bagaimana tuduhan itu dibuat, sedangkan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Bagaimana nak kata kita anti-Islam? Di mana bahagiannya? Di mana, kata Anwar Ibrahim? Kerana saya tak berjubah dan serban, katanya dalam Majlis Amanat Perdana Menteri kepada Penjawat Awam Negeri Sembilan hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar mengatakan perkara ini, ianya menjadi amat menarik. Kerana kita tunggu jawapan daripada musuh politik Anwar Ibrahim yang seringkali mengatakan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini ialah anti-Islam. Namun demikian, fakta dan juga data menunjukkan Anwar adalah yang paling memberikan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Siapakah kerajaan terdahulu itu? Kerajaan terdahulu itu ialah Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin yang mana turut dianggotai oleh komponennya iaitu PAS yang mana digelar oleh Anwar Ibrahim sebagai mempunyai jubah dan serban. Persoalannya sekarang ialah adakah kerana tak berjubah, serban, saya anti-Islam soal Anwar? Sila tinggalkan komen anda.
Perdana Menteri sekali lagi membidas kritikan dan tuduhan beliau dan kerajaan perpaduan anti-Islam. Anwar mempersoalkan bagaimana tuduhan itu dibuat sedangkan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Anwar Ibrahim bertanya satu soalan mudah yang mungkin paling sukar dijawab oleh musuh politik beliau. Bagaimana nak kata kita anti-Islam? Kata Anwar Ibrahim. Di mana? Celah mana? Di mana bahagiannya? Kerana, kata Anwar Ibrahim, adakah kerana saya tak berjubah dan tak berserban? Katanya dalam satu majlis amanat Perdana Menteri kepada pejabat awam di Negeri Sembilan hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon kiranya Anda tinggalkan komen Anda. Adakah Anda rasa Anwar Ibrahim ini yang mana dikritik kononnya adalah anti-Islam? Perdana Menteri membidas pengkritik itu. Saudara-saudara sekalian, adakah kerana tak berjubah dan tak berserban Anwar Ibrahim anti-Islam? Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim tidak anti-Islam kerana beliau telah pun menyediakan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Itu pengakuan daripada Anwar Ibrahim. Ikuti terus ulasan selepas ini.